warahmatullahi wabarakatuh. Auda di keluaran minggu ini, Auda bersama dengan saya Siti Ramizah dalam rancangan Rentas Kampung sambil merisik khabar. Jadi di mana lagi kami akan membawakan Auda untuk melihat antara salah satu daya tarikan kampung-kampung yang ada di negara Brunei Darussalam ini. Jadi untuk itu Auda, sebetulnya sekarang kami berada di Kampung Lumut 2, Mukim Liang, daerah Belait. Jadi mungkin Auda sudah tidak sabar ingin melihat apakah pengisian kami dalam episod kali ini. Untuk itu jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami dalam rancangan Rentas Kampung sambil merisik kabar di Kampung Lumut 2, Mukim Liang, daerah Kuala Belait. Jom! Kampung Lumut ialah sebuah kawasan pesisir pantai di Lumut, iaitu sebuah pertempatan di daerah Belait, Brunei. Ia secara rasmi merupakan salah satu kampung dalam Mukim Liang. Kampung Lumut 2 yang mempunyai keluasan 11.95 km persegi. Penduduk Kampung Sungai Tali dan Kampung Sungai Taring adalah di bawah tanggungjawab Ketua Kampung Lumut 2. Baiklah Auda sekalian, sekarang saya bersama dengan pemangku Ketua Kampung Lumut 2 iaitu Tuan Haji Khairdan bin Haji Dahlan. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita Tuan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sihat. Jadi Tuan, sebetulnya kami ingin tahu juga mengenai Kampung Lumut 2 ni. Jadi kalau boleh tahu, apakah antara kemudahan yang ada disediakan di Kampung Lumut 2 ni? Alhamdulillah, terima kasih. Kemudahan yang ada di Kampung Lumut 2 ialah seperti sekolah menengah, sekolah rendah, sekolah agama dan juga kedai-kedai runcit, kedai-kedai makan, dan juga kalau tadi lihat di ujung sekali Kampung Sungai Kewara ada satu prasarana iaitu rumah api. Terdapat juga sebuah sekolah menengah iaitu Sekolah Menengah Pengiran Anak Puteri Hajah Rashidah Sa'datul Bolkiah. Di Kampung Lumut juga terdapat dua buah sekolah rendah iaitu Sekolah Rendah Lumut dan Sekolah Rendah Sungai Tali serta 3 buah sekolah agama iaitu Sekolah Agama Lumut, Sekolah Agama Sungai Tali dan Sekolah Agama Sungai Taring. Jadi selain daripada produk makanan, mungkin ada produk lain tak? Produk lain iaitu kerap tangan. Kerap tangan itu yang dibuat sendiri oleh warga emas kami iaitu Tuan Haji Ishak bin Kasim, yang mana beliau membuat tongkat, membuat keychain, membuat parang dan sebagainya. Jadinya kalau tadi lihat beliau ini berkewibawan daripada tangan, bukan dia dibuat di Brunei saja, beliau pun pernah keluar negara untuk melihatkan kerap tangan yang dibuat oleh beliau. Masjid Zainab merupakan masjid bagi kemudahan penduduk Lumut yang beragama Islam bagi melaksanakan sembahyang Jumaat dan aktiviti keagamaan komuniti yang lain. Pantai Lumut ialah sebuah pantai yang membarisi kawasan pesisir di Lumut. Sebahagian kawasan pantai tersebut telah dijadikan sebagai sebuah taman rekreasi bagi memberi kemudahan orang awam mengadakan aktiviti riadah. Kampung Lumut 2 juga telah menubuhkan majlis perundingan kampungnya sendiri yang dikenali sebagai MPK Lumut 2 yang begitu giat mengeluarkan produk-produk berupa kraft tangan seperti tongkat, parang, penggantung kunci dan cincin. Dan salah seorang ahli MPK Lumut 2 yang begitu aktif menghasilkan kraft tangan tempatan ini ialah seorang warga emas iaitu Awang Haji Ishak bin Kasim. Beliau mula berkecimpung dalam pembuatan kraft tangan sejak tahun 1999. Sebaik sahaja bersara dari berkhidmat dengan syarikat minyak Shell Brunei Sendirian Berhad. Walaupun tidak menghadiri mana-mana kursus dalam pembuatan kraft tangan, namun kebolehan Awang Haji Ishak dalam pembuatan kraft tangan memang tidak dapat dipertikaikan. Apatah lagi apabila melihat
hasil kraftangan beliau yang begitu halus dan begitu sempurna dengan seni lorekan yang begitu unik. Alhamdulillah Auda, kami diberikan kesempatan untuk bersama dengan Pakcik Haji Ishak bin Kasim, salah seorang yang cukup mahir dalam bidang kraftangan kayu. Jadi bersama dengan saya, Assalamualaikum Pakcik. Waalaikumsalam. Apa khabar kita Pakcik? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ah? Ya, sihat. Okey, jadi Pakcik mungkin boleh kongsikan sedikit, beritahulah juga sejak bila sebetulnya Pakcik mula berkecimpung dalam bidang kraftangan kayu ni Pakcik? Kalau saya tidak silap, dalam 13 tahun yang lepas, itu kali dalam tahun 2009 kurang lebih. Tapi pada masa itu tentang kayu-kayu ni senang cari kan, senang cari cari Brunei kan, supaya memudar dari luar negeri kan. Pada masa ni payah sikit lah. Lagi ni pasal COVID kan. Koleksi-koleksi kraftangan tongkat menjadi satu wadah yang masih kekal sejak zaman dahulu. Beliau mula berkecimpung dalam bidang seni kraftangan dari penghasilan tongkat yang menggunakan bahan-bahan alam semula jadi seperti kayu lim panas, raja kayu, kayu bidara, kayu madang sisik dan lain-lain lagi. Jadi Pakcik memandangkan sudah lama, kurang lebih dalam 13 tahun itu, mungkin boleh kongsikan antara apa jenis-jenis kraftangan kayu yang telah Pakcik usahakan dan apa jenis kayu yang Pakcik gunakan itu? Kalau dulu kayu yang dari tempat yang saya Brunei, yang kayu yang tanah malah, yang ada macam ada hasil kayu sekarang 1,000 lah, sekarang 1,000 kayu macam madang sisik atau yang tani Brunei tu yang tani Brunei siapa madang sisik tu kalau ikut dah saya ada buku kan. Itu kalau di Brunei raja kayu di Brunei tu. Kalau di Malaysia kayu tulung-tulung kan raja kayu sebelah Malaysia. Amat tu lah. Lagi dulu kira 10 tahun dulu senang cari kayu. Misal saya banyak kenal semua orang kilang yang ada kilang papan kan. Jalan Kelabih sana mencari ada orang. Pada masa ini susah lah cari kan. Tapi saya akhir tuan macam 7-8 tahun dulu saya dapat maklumat lah daripada luar negeri kan. Ada dari Cirebon. Saya mau jual kayu yang kayu tu ada di tempat tan di Brunei lah. Misalnya kayu Nagasari. Ini kan misalnya kata ya kayu Nagasari, kayu Panama hitam, sama kayu Kilor. 3 jenis kayu ni lah. Tapi sudah 2 tahun saya dah mudar ni. Dari sana dan dah berani ngirim kemari kan. Kayunya yang cukup unik lah tu. Kayu ni pada ni sudah 3 tahun sudah dah dapat lah kayu. Memandangkan bahan-bahan yang Pakcik Haji Ishak gunakan untuk membuat tongkat ini terdiri dari kayu-kayu yang hanya dapat diperolehi di hutan di negara kita ini, beliau terpaksa mengambil inisiatif untuk membeli dari pembekal kayu agar memudahkan lagi pekerjaan kraftangan beliau. Pakcik, tadi aku melihat kita punya tongkat ni. Kalau aku melihat yang ni, dua buting ni, unik bahan ni apa ni Pakcik? Yang ini dapat tentu rusak. Yang ni Yang ni. Dah campur dah telur rusak ini. Cuma yang ini bercampur lah. Yang ini telur rusak juga. Tapi yang CD ya. Ini yang berwarna CD kartun ni. Yang dululah. Anak CD kartun. Ini yang berwarna ni CD macam wayang ke apa kah? Yang putih ni tanduk ni. Yang putih. Tanduk apa je ni? Tanduk rusak juga. Sama je tanduk rusak. Jadi kita satu-satukan tamukan lah. Ya. Oh. Dia ni tinggal 2 saya dulu banyaknya habis. Selesai misi melawat hasil produk Majlis Perundingan Kampung Lumut 2, kami meneruskan misi seterusnya. Gerai MPK yang terletak di kawasan penurunan perahu di seberang Taman Riadah Pantai Lumut ini mula beroperasi pada 9 Ogos 2020. Di sini, terdapat beberapa gerai yang menjual makanan dan minuman
bagi pengunjung-pengunjung yang datang, terutama sekali kaki-kaki pancing. Semasa kami berada di gerai ini, kami sempat merakamkan produk kampung 1K1P iaitu maruku yang berperisa asli. Dan kawasan sungainya pula merupakan tempat si kaki pancing membuat aktiviti, terutama sekali di hujung minggu di mana kerajaan telah membina benteng-benteng batu di sepanjang tebing Sungai Lumut untuk para kaki pancing membuat spot mereka. Kami juga berkesempatan menyaksikan seorang nelayan sedang menjahit rambat beliau yang rosak. Menjahit rambat ini juga dipanggil membobol. Dan apa yang menarik sekali ialah rambat-rambat yang rosak atau putus masih boleh dibaiki dengan segera. Selain itu juga, kami berkesempatan menyaksikan aktiviti merambat dari jeti ini. Dan ikan yang masuk ke dalam rambat ini ialah ikan bilis dan masih segar. Dan misi kami seterusnya adalah aktiviti memancing di laut menggunakan bot. Okey, jadi baiklah Auda, sebetulnya sekarang saya berada di dalam perahu bot dan sekarang Tuan akan membawa kami untuk menyusur ke Laut Belait ke Laut Belait dan sekarang sebetulnya kami berada di Sungai Lumut. Lumut. Dan perjalanan kami sekarang akan menuju ke Laut Belait dan sebetulnya di sanalah kami akan menemui beberapa pemancing yang tegar. Dan mereka sebetulnya selalu kalau dapat ikan itu ikan tenggiri, ikan merah, berahan, temanong banyak sebetulnya. Jadi bukan saja yang memancing laut tapi memancing di darat juga ada. Jadi nantikan selepas ini Auda. Walaupun hari panas terik kerana jam sudah menunjukkan hampir waktu tengah hari, kami mulakan pelayaran kami ke Laut Cina Selatan dengan menaiki bot menangkap ikan. Hati yang tabah dan teruja untuk merasa pengalaman aktiviti memancing di tengah lautan, semua itu jadi cabaran kami untuk meneruskan misi pelayaran ini dari Sungai Lumut. Di Kampung Lumut 2 ini, aktiviti yang paling aktif dilakukan oleh penduduk kampung atau orang ramai yang datang dari daerah lain ialah membuat aktiviti memancing, sama ada di Sungai Lumut atau di laut, bagi yang mempunyai perahu bot dan lesen memandu bot dan lesen menangkap ikan. Bagi Auda yang mudah mengalami mabuk laut, aktiviti ini tidak disarankan untuk Auda kerana ombak laut tidak sama dengan ombak sungai. Kami juga berkesempatan dapat melihat pelantar minyak di mana terletaknya Paddy Field Oil Rig Platform berdekatan dengan Ampa 12. Pemandangan panorama indah di lautan dapat disaksikan dengan lebih dekat dan nyata. Dan ini merupakan satu pengalaman yang sememangnya tidak mudah untuk diperolehi oleh setiap orang. Sesungguhnya kami sangat bersyukur dapat memberikan gambaran ini kepada Auda semua. Tiba di kawasan Lautan Ampa, Uncle Episa memberhentikan perahu beliau di kawasan Lautan Ampa yang terdapat takat atau raba yang dimiliki oleh beliau.
Okey, baiklah Auda, alhamdulillah sekarang kami sudah sampai ke destinasi yang dituju, iaitu di kawasan Lautan Ampa, dan sekarang kami bersama dengan Abang Faisal. Di sini sebetulnya Abang Faisal ada menyimpan apa tu? Raba di kawasan tempatnya lah untuk memancing memancing lauk apa tuan? Lauk temanung. Cukup menarik sekali. Dan sebetulnya Auda, untuk pengetahuan Auda juga, perjalanan kami untuk menuju hingga ke destinasi ini lebih kurang dalam 16 km dari Pantai Lumut. Okey, kenapa Raba tu? Rupa-rupanya, disitulah tempat untuk memancing dengan menggunakan teknik memancing anjun. Takat atau raba yang ditenggelamkan bersama dengan bakau, apung dan tayar sedalam 54 kaki atau lebih kurang 16 meter ke bawah. Walaupun aktiviti memancing ini lebih dipelopori oleh kaum Adam, namun kaum Hawa juga tidak ketinggalan dengan hobi memancing ini dan menjadikannya sebagai cabaran kepada diri sendiri. Dan saya bersama tim rentas kampung juga tidak melepaskan peluang ini untuk mencuba kebolehan memancing kami. Dan sudah tentu berbagai telatah pasti berlaku, dan sesungguhnya inilah pengalaman yang amat berharga bagi kami yang bukan si kaki pancing. Ini lauk apa? Pisang-pisang. Pisang-pisang. Mungkin pasal dia punya badan tu ada warna kuning. Ini yang ke-4, ke-5. Cuma itulah. Ada lagi saya kira. Bob-bob menunggu ni. Woo! Menurut Uncle Episal, memancing cara anjun ini antaranya satu cara untuk mendapatkan ikan dengan lebih mudah. Hobi beliau yang memang gemar memancing ini masih beliau teruskan jika ada masa yang terluang walaupun masih bekerja dengan perkhidmatan awam kerajaan. Sebetulnya apa yang paling menarik sekali, kami berada di pesisiran Pantai Kayu Ara, Mukim Liang, daerah Belait. Kami ternampak lighthouse, boleh juga dikenali sebagai rumah api. Dan fungsinya adalah untuk sebagai penanda darat bagi kapal-kapal yang lalu lintas di Lautan Cina Selatan ini juga. Jadi baiklah Auda, mungkin Auda sudah tertanya-tanya di mana saya berada pada ketika ini, dan mungkin Auda tidak pernah terfikir rupanya tempat ini ada di negara Brunei Darussalam. Dan sebetulnya tempat ini dirasmikan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam pada 23 Mei 2006, iaitu Lighthouse atau boleh dikenali sebagai Rumah Api. Untuk itu, mari ikuti saya bersama. Jom! Lawatan ke Rumah Api yang terletak di Kampung Sungai Ara Lumut 2 adalah salah satu destinasi kami yang tidak disangka kerana inilah pertama kalinya kami dapat melihat sendiri secara dekat kewujudan menara rumah api ini yang dibina begitu strategik di pinggir pantai dengan menghadap ke laut, mempunyai alam sekitar indah dan serta terpelihara kebersihannya dan terdapat landscape bagi menambah keindahannya. Mula dibina 16 tahun yang lalu dan dirasmikan pada 23 Mei 2006 oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam semasa keberangkatan baginda ke daerah Belait. Dengan ketinggiannya 33 meter dari paras laut berbentuk heksagon
dengan penanda warna menara merah, putih dan biru sebagai simbol rumah api yang diiktiraf antarabangsa. Rumah api ialah menara, bangunan atau jenis struktur lain yang direka untuk memancarkan cahaya daripada sistem lampu dan kanta yang berfungsi sebagai suar atau bantuan navigasi untuk juruterbang maritim di laut atau di laluan air pedalaman. Okey, Auda sekalian, sebetulnya untuk pengetahuan Auda juga, sekarang kami berada tidak jauh dan sungguh hampir sebetulnya dengan lampu lighthouse ni. Jadi untuk pengetahuan Auda juga, lampu lighthouse ni dibukakan pada pukul 7 malam. Jadi kalau memang siang ke patangan tu memang tutup lah. Kalau malam ya memang berbuka. Mungkin antara salah satu fungsinya ialah untuk menandakan yang bahawa di sini ni adalah kawasan darat. Kerana di hadapan lighthouse ni ia memang keindahan dan juga pemandangan laut sahaja sebetulnya. Rumah api menandakan garis pantai berbahaya, beteng berbahaya, terumbu, batu dan pintu masuk selamat ke pelabuhan. Mereka juga membantu dalam navigasi udara. Setelah digunakan secara meluas, bilangan rumah api yang beroperasi telah berkurangan disebabkan oleh perbelanjaan, penyelenggaraan dan telah menjadi tidak ekonomik sejak kemunculan sistem navigasi elektronik yang lebih murah, lebih canggih dan berkesan. Kami juga berkesempatan memasuki rumah api hingga ke atas dan dapat melihat persekitaran Laut Cina Selatan serta kapal-kapal laut yang berlabuh dan berlalu. Dan sesungguhnya pengalaman lawatan kami ini cukup berharga sekali. Sebelum kami meninggalkan rumah api dan meneruskan misi rentas kampung sambil merisik kabar, kami sempat bergambar ramai dengan petugas-petugas di rumah api ini. Alhamdulillah, jadi sampai di sini saja kami membawa Auda merentas kampung di Kampung Lumut 2, Mukim Sungai Liang, daerah Kuala Belait. Jadi dengan Auda menyaksikan kami dalam rancangan Rantas Kampung ini, mungkin Auda sudah pun terfikir untuk meluangkan masa bersama dengan kawan-kawan maupun keluarga Auda untuk berkunjung ke Lumut 2 kerana banyak aktiviti yang dapat Auda lakukan di sini. Jadi baiklah Auda, sampai di sini saja perkongsian kami dalam rancangan Rentas Kampung Merisik Kabar, merentas kampung di Kampung Lumut 2, daerah Kuala Belait. Untuk itu, sampai di sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga jumpa lagi.